Tapak masjid dan pekarangannya yang sekarang telah menjadi kecil kerana pembangunan pesat di sekelilingnya yang memaksa sebahagian tanah masjid yang asalnya 18 ekar diambil untuk pembinaan rumah-rumah dan jalan awam. Okey, menara ini merupakan menara yang dibina pada tahun 1912, di mana menara itu adalah merupakan menara pertama dan juga yang paling tertinggi di Pulau Pinang waktu tersebut. Sebelum kita ada menara di Bulatan dan juga selepas itu adalah Komtar. Dan menara ini akan menjadi satu perhubungan port dengan masyarakat tempat di sinilah, di mana dapat lihat. Waktu tersebut masih lagi saya terdengar lagi, masih teringat cortian-cortian orang lama sebelum ni. Masa tu azan tu, bukan seorang ni akan naik contohnya waktu Zuhur. Dia akan seorang akan naik atas, seorang akan tunggu bawah. Bila cukup time, dia akan dari sini akan tepuk tangan. Baru dia azan dari atas. So masa tu kita tidak ada speaker dan sebagainya yang lebih canggih. Dan mereka menggunakan lebih kepada jiwa dan juga direct. So masa tu menara tu memainkan peranan yang penting waktu tersebut. Tapi alhamdulillah setakat ni menjadikan satu struktur yang penting lah untuk masjid, menjadi simbolik kepada Masjid Kapitan Keling lah sehingga ni. Di pintu masuk utamanya kita akan lihat ada dua seperti menara kecil, seperti menara masjid tapi dalam bentuk peneman untuk pintu masuk ke masjid itu dan tidak ada bahagian atasnya. Dan ini juga diatasi ataupun ditutupi dengan bentuk kubah berbentuk bawang. Dan ini juga sebahagian daripada identiti masjid dan seni bina Mughal yang menggunakan bentuk bawang sebagai salah satu daripada ciri-cirinya. Sampai ke hari ini masih menjadi satu masjid yang berkait rapat dengan masyarakat India dan sehinggakan khutbah masjid pada hari Jumaat juga menggunakan bahasa Tamil dan ceramah-ceramah dan sebagainya masih menggunakan bahasa Tamil. Memudahkan ramai masyarakat India Muslim yang ada luar kawasan sini turut hadir. Solat Jumaat pada minggu ni dalam bahasa Tamil, dia patau dia pakai masjid supaya mereka dapat menjiwai apa yang dicakapkan dibawa oleh khatib. So itu yang keunikan masjid di Kapitan Keling. Kita sebagai Muslim, kita lihat alhamdulillah orang Melayu pun banyak yang datang sembahyang di Masjid Kapitan Keling, pelancong-pelancong Muslim dari berbagai negara, semuanya apabila datang ke masjid, dia tak kisah adakah ini masjid India ataupun masjid Melayu, semuanya sebagai satu umat kita boleh bersolat di dalam masjid yang sama, di dalam saf yang sama, walaupun berbeza dari segi etnik, dari segi bahasa dan dari segi mazhab, tapi semuanya dapat bersatu di dalam ibadat yang penting. Masjid Kapitan Keling Pulau Pinang ini mempunyai ruang solat utama yang cukup luas. Pelbagai aktiviti dan program dijalankan di dalam ruangan ini. Keindahan seni perhiasan serta kehalusan seni benanya memukau sesiapa sahaja yang bertandang ke sini. Walaupun agak sederhana dari segi perhiasannya, namun nilai klasikal seni bena dalaman masjid ini masih kekal dan terjaga, terutamanya pada tertingkap, siling dan mihrabnya. Struktur bangunan ni, masjid ni dibina dengan batu tapi pasir digunakan pasir pantai. Masa tu kami lihat penjaga rapi itu bila ada 3 lapis, bila kita tengok lapis tu, dalam tu ada siput, ada kerang, apa semua kan. Mana mereka menggunakan semua daripada pasir pantai. So dengan sering dengan dengan batu yang batu batang ni, dengan clay. So memang struktur dia memang berbeza sikit. Mereka bentuk dalaman kalau kita nampak lebih sejuk, lebih mudah dan pengudaraan juga lebih besar dan dia menggunakan kaedah mengurangkan dinding. Kita nampak dia lantai pun juga adalah daripada marmar dan keadaan dia juga membantu supaya kawasan masjid, dalaman masjid itu tidak terlalu panas. Satu lagi perkara yang unik di bahagian dalam Masjid Kapitan Keling ialah kita boleh lihat lubang-lubang ataupun bahasa Inggerisnya niche, di mana pada zaman dahulu lubang-lubang ini digunakan untuk meletakkan pelita-pelita
di dalamnya untuk menerangi masjid. Jadi selalunya pelita itu digunakan pelita minyak, pelita gasolin dan sebagainya, dan setelah dinyalakan diletakkan di dalam lubang-lubang ataupun niche yang terdapat di dinding itu. Jadi ini menjadi satu peringatan tentang zaman dulu-dulu sebelum adanya elektrik, dan orang akan menggunakan lampu-lampu gasolin ataupun lampu minyak ini. Mimbar masjid ini adalah mimbar asal dan masih digunakan. Jelas terlihat, mimbar ini dibina dengan begitu unik sekali, berkonsepkan seni bina India dan tradisional. Lebih menarik adalah seni ukiran yang terpapar pada mimbar ini. Sejak mimbar ni bukan dikatakan asal tu tidak lagi, tapi dia berlaku lebih kurang dijangkakan usia lebih daripada 100 tahun lah. So di mana proses mimbar ni membuatkan dengan 100% dengan kayu jati. Masjid ni juga dikenali sebagai Masjid Negeri Pulau Pinang. So di mana Masjid Negeri pertama ni adalah masjid ni di mana kita menjalankan solat sebagai selepas pengemerdekaan. Masjid ni di Pulau Pinang menjadi Masjid Negeri, dan tempat itu mimbar tu digunakan untuk lebih efisien satu penggunaan kepada hari Jumaat sebenarnya. Tuan Khatib. Dan sememangnya bentuk mimbar di Masjid Kapitan Kling ini agak lebih kepada bentuk yang boleh didapati di tempat-tempat lain di dalam dunia Islam. Di India, malah di Turki, Osmaniyah dan sebagainya, di mana anak-anak tangganya selalunya lebih sedikit. Bukan hanya rendah, bukan hanya 3 seperti yang di kebanyakan masjid-masjid Melayu, tapi boleh sehingga 7 anak tangga. Dan juga bahagian atas penutupnya, di mana ianya ada kubah juga di bahagian atasnya. Dan ini menjadi sebahagian daripada identiti bukan saja Masjid Kapitan Kling, tapi juga masjid yang lain yang lambat laun telah juga diadaptasi untuk masjid-masjid moden di Malaysia. Ya, betul. Dari satu aspek kita melihat itu satu cabaran, tapi yang itulah keunikan. Apa beza di antara bangunan moden dengan bangunan lama kan? So bila bangunan lama ni dia ada satu intisari, satu perjiwaan yang berlainan. Dan kami harap dengan banyak yang struktur bangunan yang ada classified dengan warisan ni diselagaikan sebagai warisan, bukan kepada cabaran tapi membawa kepada sejarah kepada masyarakat semula. Yang bakal-bakal yang akan hadir kepada generasi baru, mereka melihat masjid ni kenapa lama, kenapa warisan. Lepas tu mereka dapat melihat kepada sejarah, kebudayaan, tradisi dapat dikekalkan. Jika bangunan ni contohnya bangunan warisan lama dirobohkan, dijadikan moden sebagainya, tak akan ada unsur-unsur tarikan ataupun unsur-unsur kejiwaan di situ. Memang betul, cabaran tu memang ada di semua bangunan warisan dengan struktur yang berbeza bukan sekarang. Tapi itu adalah satu kewajipan kita Jawatankuasa yang mengendalikan untuk selaraskan, untuk memastikan tempat ini dijaga dan dipelihara sepenuhnya sebagai warisan. Satu perkembangan yang baiklah dari sokongan masyarakat lah ya. Sama ada karya masjid ataupun bangunan-bangunan ada pihak lain lah untuk perwataan ya. Kadang-kadang bukan di pihak kami Jabatan Warisan mengenal pasti tapak bangunan sama ada masjid dan sebagainya untuk diwatakan. Malah cadangan ada yang datang dari karya yang mencalonkan sendiri bangunan-bangunan untuk diwatakan. Berarti mereka dah tahu bila kata ada perwataan ni ada aspek perlindungan, ada aspek nasihat, khidmat nasihat yang kita beri, dan yang paling penting juga dari segi orang kata apa tu, boleh mereka memohon bantuan kewangan ya. Sebab di bawah akta kita ni ada satu tabung kumpulan wang warisan, di situ mereka boleh memohon bagi tapak-tapak ataupun program-program yang berkaitan warisan, penyelidikan dan sebagainya yang terkandung di bawah Seksyen 20 dan 21 tu boleh mereka kemukakan kepada Pusurujaya lah untuk pertimbangan. Okey, harapan saya adalah supaya masjid ini terus dimengkakankan tradisi dan juga keunikan tersendirilah. Dan setiap bangsa ataupun setiap masyarakat mempunyai nilai-nilai tersendiri dan juga nilai sejarah yang berbeza dan keunikan yang tersendiri untuk menghargai perjuangan dan menghargai pembinaan dan juga pengasas waktu tersebutlah. Bagi masjid-masjid di Georgetown, terutama di bahagian Masjid Kapitan Kling dan Masjid Lebuh Aceh ini, diharapkan ianya terus dikekalkan bukan sahaja dari segi penggunaan sebagai masjid. Saya rasa itu akan insya-Allah terus. Tapi yang pentingnya juga dari segi seni binanya. Janganlah diubah
lagi kerana bentuk yang ada sekarang ini sudah mencerminkan sejarah dan warisan yang telah dilalui begitu lama, sudah hampir 200, malah sudah lebih 200 tahun untuk kedua-dua masjid ini. Dan penting untuk kita menjaga ketulinan masjid ini ataupun dalam bahasa Inggerisnya authenticity, dan janganlah diubah suai ataupun apalagi nauzubillah dirobohkan untuk dibina masjid yang kononnya lebih besar dan lebih canggih, kerana ini adalah warisan yang sangat penting yang dapat dilihat oleh generasi akan datang. Jadi kita harapkan suasana yang sedemikian tu dikekalkanlah selama-lamanya lah kalau boleh untuk Masjid Kapitan Keling tu, insya-Allah. Masjid Kapitan Keling Pulau Pinang, sebuah sedibina agung dan ikonik yang menjadi kebanggaan negeri Pulau Pinang. Mercu tanda ini bukti keagungan sejarah kemasyhuran negeri Pulau Pinang. Di sinilah bermulanya perkembangan ekonomi, sosial, budaya dan juga pendidikan masyarakat Islam berbilang kaum. Inilah warisan kita, inilah saksi bisu yang melihat segalanya sehingga kita berjaya mencipta kemerdekaan dan berdiri sebagai sebuah negara bangsa yang berjaya.